Okey, jadi hari ni kita akan tengok tajuk, bukan tajuk baru, masih lagi tajuk yang sama. Okey, kita akan sambung tajuk siri homolog kita, iaitu kriteria kejayaan kita pada hari ini. Yang pertama, kamu boleh menulis formula molekul. Okey, salah lagi. Ini menulis formula struktur. Kamu boleh menulis, kena padam dulu. Okey, kamu boleh menulis sekurang-kurangnya 3 formula struktur bagi alkena, alkuna, alkohol dan asid karboksilik berdasarkan namanya. Yang kedua, kamu boleh menulis nama ahli sekurang-kurangnya 6 ahli siri homolog alkena, alkuna, alkohol dan asid karboksilik berdasarkan formula molekul dan juga strukturnya. Serta yang ketiga, kamu boleh menerangkan 2 daripada 3 sifat fizik bagi alkana, alkuna, alkohol dan asid karboksilik. So kalau boleh, hari ini saya nak habiskan semua tajuk bagi tajuk 2.1 ni, standard kandungan 2.1 siri homolog. Okey. So seterusnya, dalam kelas kita yang terakhir, cikgu ada bagi kamu homework untuk latihan 10 dan saya juga ada sharekan jawapan untuk kamu semak jawapan kamu. Sekiranya ada sebarang masalah, jadi kamu tolong PM cikgu. Okey, tolong PM cikgu, hantar jawapan kamu. Kalau salah, kamu tak faham dekat mana salahnya jawapan kamu tu, tolong PM cikgu ataupun tanya di dalam grup WhatsApp. Okey, so hari ni kita nak sambung dengan tajuk alkena. Okey, siri homolog kita yang kedua iaitu alkena. So cikgu ulang semula, alkena ni merupakan hidrokarbon tak tepu. Okey, kenapa kita katakan dia adalah hidrokarbon tak tepu? Sebab dia wujud ikatan kovalen ganda 2 antara atom molekul. Antara atom karbon. Okey, kemudian kumpulan berfungsi untuk alkena adalah C double bond C. Ikatan ganda 2 antara atom. Okey, dan formula untuk alkena adalah CnH2n, iaitu N mesti bermula daripada 2, 3 dan seterusnya. Okey, untuk penamaan alkena, cikgu dah tak nak sentuh kerana kita dah bincang. Okey, so kita nak terus lihat latihan. Okey, ini adalah latihan 11 modul kita. Muka surat 98. Okey, latihan 11, muka surat 98. Tolong rujuk sekarang. Okey, jadi kita tengok, dia suruh kita namakan sebatian berikut. Okey, jadi cikgu besarkan sikit. Kita lihat soalan yang pertama. Okey, latihan 11.1. Jadi apakah nama sebatian ini? Ada tak jawab di rumah sebelum ni? Maaf, Okay. belum. Belum. Okey, so cikgu ulang balik je. Macam mana kita nak namakan ni cikgu? Okey, kita kena kira rantai karbon yang terpanjang. Okey. Kalau macam alkana, tak ada masalah kita nak mula dari belakang ke depan. Okey, tapi untuk alkena, kita kena tengok dekat mana kumpulan berfungsi tu ataupun dekat mana ikatan ganda 2. So ini kan ikatan ganda 2 dia. Jadi apabila ini adalah ikatan ganda 2 dia, so kita kena mulakan karbon yang ada ikatan ganda 2 tu kita start dengan 1 ataupun karbon yang terendah. Okey, so 1, 2, 3, 4. Okey, jadi karbon yang terpanjang adalah ada 4. So kalau 4 nama dia boot. Okey, boot. And then kita kena dash, kena letak 1. 1 tu apa? 1 tu menunjukkan karbon yang mempunyai ikatan ganda 2. So kita dash lagi sikit, kita tulis nama akhiran dia adalah ENA. Jadi nama sebatian untuk
formula struktur yang pertama ini adalah but 1Na. Boleh nampak tak? Cikgu boleh ulang tak kenapa ada 1 tu? Okey, kenapa ada 1? Kerana 1 ini menunjukkan kedudukan ikatan ganda 2. So, kita kena kira karbon yang ada ikatan ganda 2 ni dari hujung lah ya. So, dari hujung ni karbon 1, karbon 2, karbon 3, karbon 4. Jadi, 1 ni menunjukkan kedudukan ikatan ganda 2 tu duduk dekat karbon nombor berapa. Okey. Tak apa, kita tengok contoh yang kedua. Mungkin daripada contoh yang kedua ni kamu lebih faham. Okey, so kita lihat ikatan ganda 2 dekat sini, betul? Okey, so kita nak mula daripada mana? Daripada depan ke daripada belakang? Kiri atau kanan? Kiri sebab paling dekat. Yes, okey. Kita cuba buat dua-dua. Kalau kita kira dari kiri, 1, 2, 3, 4, 5. Maknanya, ikatan ganda 2 ni duduk dekat karbon yang kedua. Kalau kita kira dari belakang, 1, 2, 3, 4, 5. Ikatan ganda 2 tu duduk dekat karbon ketiga. Okey, jadi 2 dengan 3, kita kena pilih karbon terendah. Okey, kita kena kira karbon terendah. Jadi, kita tengok dia ada berapa karbon? Dia ada 5 karbon. Jadi, bila 5 karbon, nama dia adalah pen. P-E-N-T, pen. So, karbon tu duduk dekat, ikatan ganda 2 tu duduk dekat karbon nombor berapa? Karbon yang kedua. So, kita tulis 2. And then, baru kita letak nama akhiran dia. Untuk alkena, alkuna, alkohol dan alkena, alkuna dan alkohol, kita kena letak nombor dekat tengah ni. Nombor dekat tengah ni menunjukkan kedudukan ikatan ganda 2 ataupun kedudukan kumpulan berfungsi. Okey, Alia, jelas sikit tak contoh yang kedua ni? Jelas. Okey, yang lain faham tak? Faham. Terutamanya yang tak masuk kelas hari Sabtu malam tu lah yang saya risau. Mungkin takut dia kurang faham sikit. Tapi cikgu harap kamu dah tengok video YouTube yang saya share semalam. Okay, video tu kalau ada bahagian yang banyak saya bebel-bebel tu kamu skip lah. Okay. Alright, seterusnya nombor 3. Okay, nombor 3 kita tengok. Okey, kita kira rantai karbon yang terpanjang. Okey, so bila cikgu kira rantai karbon yang terpanjang, dia kena try and error tau nak kira karbon terpanjang tu. Bukannya sekali tengok dah nampak tak. Okey, kamu kena cuba. Cuba try and error. So kalau macam ni, saya cuba tengok. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ni karbon yang ketiga. Okey, karbon yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau saya mula daripada depan, daripada belakang, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, so yang ini adalah kumpulan metil. Okey, ini adalah kumpulan metil. So, untuk alkena, kita jangan tengok metil lagi. Kita tengok dulu kumpulan berfungsi dia iaitu ikatan ganda 2. Okey, jadi kita kena ambil kira yang dari belakang. Cikgu padamlah yang warna hijau tu, yang cikgu kira dari depan tu. Okey, jadi disebabkan ada kumpulan metil, okey, ada kumpulan metil, jadi kita kena letak nama untuk kumpulan metil tu dulu. So, metil tu duduk dekat karbon yang ketiga. Okey, jadi nama dia 3, metil. Okey. Ada berapa karbon panjang? Ada 5 karbon panjang. Jadi pen, ikatan ganda 2 dekat karbon yang kedua. So 2Na. So nama dia adalah 3 metil pen 2Na. Ada soalan nak tanya? Cikgu boleh tolong ulang tak? Okey, boleh cikgu ulang balik. Okey, so kalau macam ni, dia macam nampak ada 2 metil, betul tak? Ini dengan ini kan? Kalau kamu sekali tengok lah, soalan ni jahat dia buat macam ada nampak 2 metil. Tapi metil yang hujung ni dia bersambung dengan karbon di hujung.
Kalau kita kira 1, 2, 3, 4. Dia bersambung dengan karbon hujung 4 ni. So dia bukan metil, dia adalah karbon yang kelima. Okay, so rantai panjang dia adalah, first kita tengok rantai panjang. Rantai panjang ada 5 karbon. Okay, 5 karbon maknanya pent lah. Pent. Okay, tulislah dulu pent tu. Okay. Pen. Okay, and then kita tengok ikatan ganda 2 duduk dekat karbon ke 2. 2 ena. Okay, so sekarang cikgu tak tulis, cikgu biarkan kosong dekat depan. Kenapa? Sebab cikgu nampak ada kumpulan metil. Ingat lagi tak? Kalau ada kumpulan metil atau alkil, kloro semua tu, kita kena tulis nama dia. Okay, dia ada nama kat depan. So, metil ni, tulis metil. Metil ni duduk dekat karbon nombor berapa? Karbon nombor 3. Nampak? Dia berikat dengan karbon nombor 3. Sebab tu nama dia 3-metil pen 2-ena. Faham sikit tak? Pertama faham tak? Faham. Faham. Yang lain? Faham. Faham Okay, good. Seterusnya kita lihat yang keempat. Okay, cuba kamu buat sendiri sekarang. Yang ini, apa nama? Apa nama dia? Etil lah cikgu. Etil. Kat mana etil? Yang C nombor 3. Yang ada Dua-dua nombor tu. 3 tu. 1, 2, Ni Tu Dia satu karbon kan? Dia bukan etil tapi dia apa? Metil. Kalau etil 2, C2H5. Itu etil. Kalau CH3 metil. Okay, so kita nomborkan dia 1, 2, 3, 4. Kalau daripada belakang, kalau kali daripada depan, 1, 2, 3, 4. Jadi kita ambil daripada belakang sebab apa? Sebab karbon kedua tu ada kedua-duanya. Karbon terendah. Metil pun karbon terendah dia 2. Kumpulan berfungsi tu pun karbon terendah dia 2. So kita kira 1, 2, 3, 4. So apa nama dia? Siapa boleh letak nama dia apa? Apa nama dia kelas? Kita letak nama rantai panjang dia dulu cikgu. Ataupun nak letak metil kat depan dulu pun boleh. Kalau ada kumpulan penukar ganti, kita letak nama kumpulan penukar ganti tu dulu. So kita letak metil. Metil tu duduk dekat karbon nombor berapa? 2. 2. Okay, 2 dash. Okay, kamu hafal lah dia punya formula penamaan tu. 2 dash metil. Okay, kemudian karbon panjang dia berapa? 4. Boot. So boot. Ikatan ganda 2 dia duduk dekat karbon nombor berapa? 2. 2. Nama dia ena. So nama dia adalah 2 metil boot 2 ena. Boleh? Boleh. Okey. Seterusnya adalah yang keempat. Okey, yang keempat ni kita lihat dia ada kumpulan kloro. Okey, dia ada kumpulan kloro. Okey. So kita nomborkan dia. So of course lah sini 1, 2 dan 3. Okey, so ada 2 kumpulan kloro. Okey, ada 2 kumpulan kloro. So kita tulis dulu kedudukan 2 kumpulan kloro tu dekat karbon nombor berapa? So dua-dua ni karbon nombor 1. Jadi 1,1. Kalau 2 kena letak koma. 1,1 sempang, disebabkan 2 kita kena letak di. Di tu menunjukkan ada 2 kloro. Dikloro. And then dikloro apa ni? Dia ada 3 karbon kan? So prop
1 ena. Okey, dikloroprop 1 ena. Okey, seterusnya yang keenam. Okey, yang keenam kita tengok rantai panjang dia. Dia kadang-kadang memang dia tak lukis lurus tau, dia lukis bengkang bengkok. So jangan risau pada bengkang bengkok tu. Kita tetap kira karbon yang bersambung. Jadi karbon yang bersambung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dekat sini rantai panjang dia 5 karbon. Ada tak kumpulan penukar ganti? Metil ke, alkil ke, kloro ke, bromo ke? Tak ada kan? Okey, so kalau tak ada, dikira rantai panjang dia sajalah iaitu 5 pent. Okey, 5 pent dan karbon ikatan ganda 2 berada pada karbon yang kedua. So pent 2 ena. Cikgu Boleh? nak tanya, kenapa tak ada? Bukankah dekat karbon 1 tu metil? Tak boleh metil sebab dia bersambung dengan karbon 2 dan bersambung kepada 3. Kalau dia duduk macam ni, okey tengok cikgu tulis contoh yang sebelah dia. Okey. So kalaulah dia macam ni, contoh kan. So ini kita kira dia sebagai metil. Sebab dia tak boleh bersambung dengan karbon hujung. Biasanya kalau metil tu duduk dekat karbon hujung, itu bukan metil. Itu karbon panjang. Itu rantai karbon yang panjang. Okay? Faham tak? Baik. Macam tak berapa faham je tu. Faham, tahu-tahu je cikgu ni. Jawapan tu memang biasa je. Kalau Yes, dia Syarul. dekat last kali, Last pun sama. Biasa kalau hujung bukan metil. Contoh macam ni kan. Tiba-tiba kat sini ada CH3. Cikgu tulis CH3 je dah Cikgu tak tulis kata karbon hidrogen tu panjang-panjang. Nanti pening kamu. So sini 1, 2. So sini CH2. So sini H. Sini H. Sini 1, 2, 3, 4 H. So sini H kan. Contohlah soalan macam ni. So metil dia yang ni je. Ini bukan metil. Ini bukan. Itu adalah rantai karbon panjang. So kalau kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6 kat sini. So kalau metil dekat hujung, kamu tengok betul-betul. Itu bukan metil. Itu karbon panjang. Metil ni dia mesti duduk dekat tengah-tengah. Faham tak? okay, faham. Faham Iman? Faham. Bila cikgu cakap kena letak tengah-tengah. So metil ni dia mesti duduk kat tengah-tengah. Kalau satu metil itu bukan. Tak mungkin dapat satu metil pen 2 ena. Tak mungkin. Okay. So kita proceed dengan latihan 12. Okay, lukis formula struktur bagi alkena. Ada 3 Okay, so yang pertama dia bagi nama dekat kita. Okay, dia bagi nama dekat kita 2 metil pen 2 ena. So macam mana nak lukis ni cikgu? Okay, nak lukis kita ambil dulu rantai panjang dia. Okay, kita buat yang belakang ni dulu. Kalau nak namakan, kita ambil kumpulan penukar ganti. Cari kumpulan penukar ganti dengan baru cari karbon panjang kan ada ke tak ada. Okay, tapi kalau untuk lukis, kita tengok dulu karbon panjang. Karbon panjang dia pen. Pen maknanya ada 5 karbon. So 1, 2, 3, 4, 5. Okey. 2 ni maksudnya ikatan ganda 2 dekat karbon yang kedua. Okey, so dekat sinilah. So yang lain ikatan tunggal. Okey, cikgu letak ikatan tunggal 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey, alright. Sekarang kita lihat pula yang ini. Dia ada kumpulan metil. Okey, dia ada kumpulan metil. Kumpulan metil dekat mana? Dekat karbon yang kedua juga. So dekat sinilah metil dia. Okey, dekat sini metil dia. So 1, 2 kan? 3, 4, 5. So metil dia dekat karbon yang kedua. Jadi yang lain tu kita tulis je lah hidrogen.
Yang nombor 1, 2, 3, 4, 5 tu kamu tak payah lukis, tak payah tulis pun dekat lukisan kamu tu. Biar je, tak payah lukis. Cikgu saja je letak. Okey, supaya kamu nampak bila saya terang. Okey, faham tak sekarang? Faham. Faham. Cuba buat B dengan C. Okey, buat sekarang cikgu nak tengok. Cikgu Ha. nak tanya, Okey. yang A tadi tu, Mhm. kalau letak pen 2 Ena tu kan dekat nombor 4 boleh ke? Dekat sini Dia, tak sebelah dia. Nombor 3. Oh, nombor 4 sini ha. Sini Ya, ya. Maknanya lukisan awak jadi macam ni. So cikgu kena padam lah nombor ni. Nanti kan ada yang kawan kamu confuse. Okay. And then metil letak kat mana? Metil kat sini. Tak sure. Metil kat mana? Tak sure. Okay, kalau kamu nak letak dekat sini, metil kamu kena ubah. Okay, so maknanya kamu kira dari belakang lah. Kamu kira dari belakang 1, 2, 3 kan. So metil duduk kat sini. Metil mesti dekat karbon yang kedua. CH3. So hidrogen tu kat sini. So ini hidrogen. Itu betul. Boleh buat dari belakang. Tapi metil tu pun kamu kena bawa dia ke belakang juga. So kalau lukisan macam ni diterima. Betul lah kita kira dari belakang. 1, 2, 3, 4, 5. So dia tetap dapat 2 metil pen 2 Ena. Okey, jelas tak Syarul? Jelas. Okey, yang lain cikgu harap kamu boleh faham. Jangan setakat tengok je. Kalau kamu tengok je nanti memanglah susah kamu nak fahamkan balik. Kalau malu nak tanya, PM cikgu. Tapi kalau boleh tanyalah sekarang sebab lepas ni cikgu ada kelas, cikgu takut cikgu tak sempat nak baca PM kamu tu. Cikgu, kalau dah itu guna CL lah cikgu. Dye guna CL. Kan dia tulis bromo. Sorry cikgu. Nombor B, bromo kan. Macam nak marah je Iman. Ya, bromo. So kita guna BR. So ada 2 BR. Buat dulu. Okey, buat dulu. Cikgu akan kita semak sama-sama. Tak apa kalau tak sempat nak habis kriteria kejayaan hari ni, kita buang satu kriteria kejayaan. It's okay. Yang penting kamu faham. Okey, cikgu lukis juga jawapan cikgu. Cikgu tulis jawapan cikgu. Kamu semak ya. Okey, boleh tak? Boleh. Tapi cikgu saya nak tanya, kalau BR tu kalau kita letak dua-dua dekat bawah boleh kan? Macam ni Boleh, tak ada masalah. Okey. Okey. Semua dapat ke ni? Dapat. Iman cikgu tahu dah dia dapat yang lain ni. Senyap je. Dapat. Dapat. Semua dapat nanti kita tengok. Dia tak apa. Nanti bila ada latihan uji kendiri 2.2 tu cikgu tahulah siapa yang dapat dengan tak. Okey, C. Jawapan C. 2 klorobut 2 Ena. Okey, 2 klorobut 2 Ena. Buat dulu. Nanti cikgu sharekan jawapan.
Kedudukan atas bawah kamu jangan risau boleh je, tak ada masalah pun. Okey. Cepat tak? Sama. Sama Okey, andai katalah saya tukar. Okey, andai katalah saya tukar, saya letak Cl ni kat sini. And then saya letak hidrogen tu kat sini. Boleh tak? Boleh. Saya rasa boleh sebab bilangan karbon dia 2. So nanti mana-mana pun dia akan duduk kat tengah-tengah juga. Yes, pandai. Okey, sebab dia boot 2 and kalau pen kena jaga-jaga sikit. Okey, seterusnya kita dah tengok alkuna. Okey, alkuna siri homolog alkuna dia merupakan hidrokarbon tak tepu sebab dia ada ikatan ganda 3 antara atom karbon dan kumpulan berfungsi dia adalah triple bond C. Dan formula dia adalah CnH2n tolak 2 yang mana N itu mesti bermula dengan nombor 2 dan 3. 2, 3, 4 dan seterusnya. Okey, so ahli pertama dia adalah N2 lah dan belakang untuk penamaan belakang dia mesti Una. Okey. So, kita lihat latihan 13, namakan sebatian berikut. So, dia sama macam lebih kurang alkena. Cuma ena tu kita tukar jadikan dia una. So, apa nama latihan 13.1 ni? Apa nama dia? Okay, cikgu panggil lah nama seorang-seorang. Alif Nazmi. Alif Nazmi, apa nama dia? Alif Nazmi ada tak? Amira Zafira? Propuna kan cikgu? Propuna. Okey, Propuna tapi kalau untuk proper name kita akan letak Prop 1 Una. Kenapa 1 Una? Kita kena letak number dia. Iaitu kita tahu ikatan ganda 3 terletak pada karbon yang pertama. Okey? Okey, bagus Amira Zafira. Dania soalan yang kedua ni apa nama dia Dania? Alamak, Dania perlahan lah suara Dania. Kenapa Boot 1 Una. Okey, betul. Yang ketiga, Elisa. Elisa. Ada cikgu. Okey, nombor 3. Latihan 13 nombor 3 ni ada tak dapat jawapan? Ada tak? Elisa, ke line tak berapa okey? Ke Elisa tulis dekat ruangan chat? Tak ada. Cikgu. Ya. 2 boot 2 ena ke 2 boot 2 una ke cikgu? 2 boot 2 una. Macam tu. Okey. Kenapa awak letak 2 kat depan? Dia dekat karbon kedua. Oh, okey. Kalau macam tu tak payah letak 2. Sebab banyak sangat 2 tu. So yang menunjukkan ikatan ganda 3 dekat karbon nombor 2 ni hanya 2 dekat tengah tu sahaja. Okey? Baik cikgu. 2 dekat depan tu kalau ada kumpulan lain macam metil ke, kloro ke, tu baru kita letak kat depan. Okey, kalau tak ada kita letak je nama dia boot 2 una. Okey, bagus Elisa. Seterusnya cikgu nak siapa orang seterusnya ni? Okey, seterusnya cikgu nak Fatin. Fatin, soalan 4 Fatin. Apa nama dia Fatin?
Saya cuba cikgu. Okey. Klor tu dikira satu ke? Betul? So dia punya tu but 2 una ke? Ke But- satu klorobut? Okey, satu kloro. Okey, kenapa but? Kita cuba tengok ada berapa karbon tu? 3. 3. 4. So, 4 kat mana 4? 3. Jangan tertukar Cl tu bukan C tu. Okey, so nama dia 2 una. prop ke but? Prop. Prop. 1 ke 2? 1. 1 guna. Okey, good. Fatin, bagus. Kesan. 1 kloro, prop 1 una. Okey, good. Alright, seterusnya soalan yang kelima, latihan 13. Cikgu nak Isma. Isma mana? Ya saya. Okey, Isma. Yang kelima ni, apa nama dia Isma? 3 Okey, 3 dash dash bromo prop bromo prop dash 1 una. dash 1 una. Very good. Isma, bagus sangat. Betul ya Isma? Okey, good. Okey, yang keempat Hazamul. Yang keempat Hazamul. Cikgu. Ya, boleh tak namakan sebatian yang keempat ni? Maaf tapi saya minta skip. Minta skip. Okey, sebab susah sikit Okey, tak apa Hazamul, cikgu bagi kamu untuk lihat dulu. Nanti ada soalan yang mudah sikit cikgu akan bagi kamu buat Okey, so tolong pay attention. Iman, boleh bantu Hazamul? Saya sebenarnya pun tak sure. Cikgu, kita boleh start dari mana-mana kan? Kiri atau kanan kan? Ya, betul. Okay. Kalau macam tu, saya cuba. But. Taklah, masa tak pasti. Tak apa. Okey, kalau tak pasti cikgu buat jawapan dekat tepi. Cikgu tulis kat tepi. Okey, but. Lepas tu, tanda tolak tu 2 una saya buat. Ke salah? Okey, ada jawapan lain tak? Sebab dia tak pasti, so kita saya kena buka cuba. jawapan. Okey, Alice. Pen 2 una. Pen 2 una. una. Okay, cuba kita lihat kenapa the first answer is boot, the second answer is pen. So kita tengok dulu karbon terpanjang dia ada berapa. Okay, cikgu mula daripada kiri 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5 rantai panjang. So tak bolehlah letak boot. Okay, so ada tak kumpulan penukar ganti ataupun kumpulan alkil ke, kloro ke? So kita tengok tak ada. So memang rantai panjang dia 5 sahaja karbon. Jadi kita tengok kedudukan ikatan ganda 3 dekat sini kan, iaitu karbon yang kedua. Jadi jawapan Alice betul. Okey. Iman, tengok betul-betul rantai karbon tu ada berapa ya Iman? Baik cikgu, maaf. Okey, faham tak sekarang? Faham. Hazamul, faham tak? Okey. Seterusnya kita lihat siri homolog yang keempat iaitu alkohol. Okey, jadi alkohol ni dia bukan hidrokarbon sebab dia ada unsur oksigen selain daripada karbon dan juga hidrogen. Okey, kemudian kumpulan berfungsi dia adalah hidroksil iaitu dash OH. So ikatan OH itu adalah kita panggil sebagai hidroksil. Dan formula dia adalah CnH2n tambah 1 OH di mana N bermula daripada 1. Okey, N boleh bermula daripada 1. Jadi sebenarnya dalam kehidupan harian kita ni memang kita menggunakan alkohol pun. Okey, so alkohol ni kita guna dia dalam sebagai antiseptik. Okey, kalau awak beli antiseptik Dettol tu memang mengandungi alkohol. And then minyak wangi pun mengandungi alkohol. Alright. Kemudian dalam bahan api, petrol, itu pun mengandungi alkohol. Okay. And then apa lagi?
minuman beralkohol, minuman keras itu pun mengandungi alkohol. Okey, cuba kamu lihat dekat sini, tahukah anda kumpulan hidroksil OH ni, kumpulan hidroksil OH ni dia sebenarnya memang sangat tak sama ataupun berbeza dengan ion hidroksida. So ini memang dua benda yang berbeza. So dalam ion hidroksida, dalam alkohol memang tak ada ion hidroksida. Tu dia dua perkara yang berbeza. So jangan nak samakan dia. Okey. Seterusnya kita lihat formula struktur untuk alkohol. So inilah sebenarnya formula struktur untuk alkohol. So biasanya memang kita kena buat dekat sini kumpulan berfungsi dia ikatan C2O, O berikat dengan OH. Cuma bila kita tulis kita boleh tulis macam ni COH. Tapi sebenarnya antara O dengan H ni adalah ikatan. Okay. So kalau kita buat CHO, so ini adalah salah. Tak boleh tulis macam tu. Sebab hidrogen dia cuma ada satu ikatan sahaja. Dia tak boleh ada dua. Oksigen yang boleh ada dua ikatan. So tolong ambil perhatian. Okay, so dalam menamakan alkohol, okay. So tengok sini cabaran minda, okay, dalam buku teks kamu, saya tak pasti muka surat berapa sebab saya tak buka buku teks sekarang. Okay, berapa ya muka surat berapa buku teks kamu ni? 76. Muka surat 76. Okay, dalam muka surat 76, okay, dekat sini ada cabaran minda. Dia ada dua formula struktur untuk alkohol iaitu etanol. Ini kedua-duanya adalah etanol. Tapi kenapa yang struktur B ni salah? Okey, salah sebabnya di sini kerana ikatan C ni dia bersambung dengan H. Jadi dalam penulisan formula struktur kamu tolong berhati-hati. Pastikan C itu berikat dengan O, bukan H. Okey? Okey. Jadi sekarang kita nak lihat latihan modul. Okey, latihan modul muka surat 99, latihan 14. Okey, jadi latihan 14 dia suruh kita namakan sebatian berikut. Okey, cikgu besarkan sikit supaya semua nampak jelas soalan A. Okey, so soalan A ini adalah yang simple. So kita tengok dia ada 1, 2, 3, 4, 5 karbon dalam rantai panjang. Okey. So kita nak kira daripada depan atau belakang, kita kena tengok mana kedudukan kumpulan hidroksil ataupun OH tu. Jadi OH dekat belakang, so kita mula dari belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, so 5 adalah pentan. Penta. Okey, pentan. Untuk alkohol kita tulis pentan Kalau untuk alkena dengan alkuna pen. Okey, ni pentan. So dia duduk dekat karbon yang pertama. So dash 1 ol. Itu penamaan kumpulan alkohol. Boleh Cikgu, faham? Ya. memang kena buat pentan Maksud saya macam kalau pen 1 all tak boleh Jap. Memang kita letak dia pentan. Ada AN kat belakang untuk alkohol. Baik. Sebab saya takut KSSM ni dia tukar pula. Kalau KBSM memang sama. Betul lah sama. Kita letak pentan Sebab kita ambil nama alkana yang sepadan. A dekat belakang alkana tu kita tukarkan jadi ol. Yang ni penerangan dia. Okay. So kita gantikan akhiran A daripada nama alkana tu dengan ol. That's why kita ambil propan. So propana, propan, nama alkohol propan. Ol ini kita jadi A ni kita jadikan dia ol. Okay, itu dalam nama EUPAC. Okay. Sekarang kita lihat yang kedua. Okey, yang kedua soalan latihan 14B. So cikgu nak kamu cuba buat. Okey, cuba buat latihan B ni. Okey, yang B ni cuba buat.
screen. Okay. Kenapa tiba-tiba screen saya hilang? Okay. Okay, yang B ni apa nama dia? Tadi kita sambung sampai mana? Okay, Hazamul. Boleh bagi nama tak untuk B ni, Hazamul? Dia kata dia pergi tandas cikgu. Oh, dia bagi tahu siapa dia kita tandas? Kita orang ada grup lelaki, dia bagi tahu kat situ. Okay. Haizil. Haizil join tak? Okay, Haizil baru join. Tak apa, kita bagi chance Haizil dengar dulu. Alice dah jawab. Okay, Alia, apa nama sebatian B ni? Saya cuba tau. Okay. Bhutan -hmm. -2 all. Okay, bagus sangat Alias. Okay, betul. So, ini adalah OH. Jadi, 1, 2, 3, 4. Jadi, OH tu duduk dekat karbon yang kedua. Okay, C. C, cikgu nak Anis. Saya cuba cikgu. Okay. Propan 1 all. Okay, good. So, OH kat sini 1, 2, 3. Okay, betul. Bagus. Okay. Seterusnya, latihan 15. Okay, latihan 15. Ni ada nama, ada cabang-cabang. Cabang-cabang ni lah macam mencabar sikit kan. Tapi, kamu dah terror dah sebenarnya. Okay, so dia suruh kita tulis nama bagi molekul berikut. So first, tengok. Cikgu tunjuk contoh dulu ya. Okay, so first tengok ada OH, ada Cl. Okay. Jadi antara Cl dengan OH, kita dah utamakan yang mana dalam nak kira rantai karbon tu? Kita utamakan OH. Okay, jadi kita kena kira dari belakang lah. 1, 2, 3, 4. Jadi dalam penamaan dia, kita kena kira letak dulu kumpulan penukar ganti tu, iaitu Cl, kloro. Jadi kloro duduk dekat karbon yang keempat. 4, kloro, butan, 2, all. Okay? Faham tak? Cikgu, kenapa kita OH dulu baru Cl? Boleh cikgu terang? Okey, sebab dalam penamaan IUPAC, kita kena utamakan kumpulan berfungsi daripada kumpulan penukar ganti atau metil tu, atau alkil. That's why kita kena pilih OH dahulu, utamakan OH. Baik. Okey. Baik tu macam pasrah je. Bukan cikgu yang tetapkan ini memang sistem IUPAC, penamaan antarabangsa yang tetapkan. Okey, soalan B. Okey, soalan B. Siapa nak cuba? Ataupun kita ikut urutan. Ataupun Haizil nak cuba, Haizil? Haizil? Tak ada. Nafis? Nafis baru masuk. Haizil dia ada tulis something kat komen cikgu. Okey, Haizil tulis something kat komen. Cikgu tak perasan. Saya tak faham. Okey, alamak. Nanti jangan lupa tengok video tau yang tak faham ni. Nafis? Nafis? Tak ada tulis. Okey, tak apa, kita go through dengan yang masuk awal-awal. Sharifah Nur Anis. Okey, Sharifah boleh tak bagi nama formula ni? 3 metil propan 1 all. 3 metil propan 1 all. Betul tak? 2 cikgu 2. Saya buat 2. Okey, betul. Ingat kalau propan tak mungkin 3 metil. Kalau propan tak mungkin 3. Okey. Tengok betul-betul. Okey, C. C kita minta Nabila. 2,2 dimetil propan 1 all. 1 all. Okey, bagus sangat. Dapat semua? Okey, so semua dah makin bagus, semua dah faham. Okey. So next kita lihat pula siri homolog yang ke-6 iaitu asid karboksila.
karboksilik. Okey, so kita nak lihat asid karboksilik ni apa? Cikgu recall sahaja semula. Asid karboksilik ni adalah bukan hidrokarbon. Okey, dia bukan hidrokarbon. Sebab apa dia bukan hidrokarbon ni? Sebab dia ada unsur ataupun atom oksigen selain daripada karbon dan hidrogen. Okey, and then kumpulan berfungsi dia adalah kita panggil karboksil, iaitu C double bond O OH. Okey, C double bond OH dan formula dia adalah CnH2n tambah 1 COOH dan N mesti bermula daripada kosong. Okey, N mesti mula daripada kosong. Alright. So kita lihat gigitan semut yang menyebabkan kesakitan mengandungi asid metanoik. So asid metanoik ataupun kita panggil nama biasa dia adalah asid formik. Manakala cuka pula yang kita guna untuk masak tu dia mengandungi asid etanoik. Yang mana asid etanoik ni kita kenali juga sebagai nama dia asid asetik. Jadi asid asetik, asid metanoik ni sebenarnya dia ahli dalam siri homolog asid karboksilik. Okey, dalam menamakan asid karboksilik ikut penamaan sistem IUPAC, okey, kita kena tentukan bilangan karbon. Okey, kita tentukan bilangan atom karbon dan dapatkan dengan nama alkana yang sepadan. Kemudian kita gantikan akhiran A daripada alkana tu kita gantikan dengan oik. Okey, kita gantikan dengan oik. Jadi contohnya kita lihat dahulu yang A ni dekat sini HCOOH. Jadi bilangan atom karbon dalam HCOOH ni 1. Jadi nama alkana yang sepadan adalah metana. Jadi untuk penamaan HCOOH kita buat A dekat metana tu kita buang, gantikan dengan oik. Okey, gantikan dengan oik. Jadi daripada metana dia akan jadi metanoik. Okey, metanoik. Dia tak ada 1212 tu tak ada untuk kedudukan metanoik tu. Sebab metanoik ni biasa memang dekat belakang. Okey, memang karbon kumpulan kumpulan karboksil ni memang duduk dekat belakang ataupun hujung rantai karbon dan dekat depan kita letak nama asid. Okey, kita lihat contoh. Kita lihat latihan. Okey, latihan 16 muka surat 99 modul kita. Okey, soalan latihan 16 dia minta kita tuliskan nama bagi molekul berikut. Okey, lihat contoh yang pertama cikgu tunjuk. Okey, dekat sini kita nampak ada C double bond OH. Jadi kita kira rantai dia, kita tengok ada berapa rantai. Kita berapa bilangan karbon? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 nama dia adalah asid pentanoik. Okey, asid pentanoik. Okey, yang kedua. Apa nama yang kedua? Asid butanoik cikgu. Yes, asid butanoik. Okey, dan yang ketiga cikgu nak, siapa lagi yang belum jawab tadi? Siti Nabila, Syarun. Okey, Syarun, apa nama yang C ni Syarun? Kejap. Cikgu, yang ni pun ada yang metil tu juga ke? Cuba tengok, metil tu duduk dekat mana? Hujung, so tak ada. Okay, good. Ni asid butanoik. Asid butanoik, betul, bagus. Okey. So sekarang latihan kamu buat muka surat 17 sekarang. Cepat buat sekarang. Latihan 17.
Lagi cikgu akan round table lagi untuk panggil. Latihan 17. Saya akan round table So the last part is Zahira Umairah and then kita akan go back to Alif Nazmi balik. So please be prepared. Kalau 2-3 kali saya panggil nama kamu, kamu tak menyahut, tak ada komen kat mana-mana, so cikgu anggap kamu ni on sahajalah kamu punya Google Meet tu. Kemudian cikgu tak tahulah kamu buat apa selepas itu. Okey. Zahira, boleh jawab soalan 17A? Sekejap cikgu. Cikgu 1. Okey, 1. Dichlorometana. 1 dikloro. Maknanya ada 2 kloro kan? So kita kena letak 2 kedudukan 1 lah. 1 dash dikloro metana. Okey, betul, bagus. B. Okey, B cikgu nak Alif Nazmi. Alif Nazmi? Okey, dapat tak nama dia? 3 metil propan 1 ol. 3 metil propan 1 ol. 3 metil propan 1 ol. Okey, tadi cikgu kata tengok kedudukan metil. Kalau dia duduk dekat hujung, adakah dia metil? Tak. Bukan. So ni bukan metil, ini karbon panjang. So 1, 2, 3, 4. So dia bukan metil lah. Jadi karbon panjang dia ada 4 kan? Jadi kita ubah sikit nama dia, Alif. Propan 1 ol. Yes, propan 1 ol. Okay, good. Bagus, Alif. Seterusnya Amira Zafira, soalan C. Pen 2 ena. Pen 2 ena. Okey, betul, bagus. Soalan D. Siapa sekarang? Dania. Soalan D, Dania. Dia kita andas cikgu. Oh, dia kita tandas. Okey, Elisa. Elisa. Okey, Fatin. Fatin. Fatin ada. Ismahani. Sekejap cikgu. Oh, okey. Cikgu nak cuba tapi tak apalah. Okey, Iman, boleh cuba? Propan 2 ol lah cikgu. Propan 2 ol. Okey, betul, bagus. Okey, cikgu nak laju sikit sebab kita dah 9:13, 9:14. Ada lagi 5 minit kan? Okey, ataupun kamu nak cuba buat dan hantar dekat Telegram cikgu. Boleh. Boleh. Cikgu Tapi saya nak tanya nombor yang B tu. Kan, at least kan yang B tu pelik kan? Bukan butan ke cikgu? Cikgu kenapa bukan boot? Kenapa pet? Kenapa prop? No, memang salah. Betul. Bukan prop, butan. Oh, saya yang tersalah kata ya jawapan butan 1 ol. Bukan prop sebab dia ada 4 rantai karbon. Okay, bagus. Thank you. Okay, E. Okay, E, F, G, H, I dan J. Cikgu nak kamu tolong buat
dan hantar dekat Telegram cikgu Okey, tolong hantar dekat Telegram cikgu sebab memang cikgu kira sebagai PBD juga ni untuk TP4. Okey, so nampaknya kita tak sempat nak habiskan sampai kriteria kejayaan. Sepatutnya cikgu nak habiskan sampai sifat fizik ni. Nah, tapi tak apalah, tak sempat habis, kita sambung sahaja pada hari Jumaat nanti. Okey, lambat sikit pun is okay. Okey, lambat sikit pun tak apa as long as kamu betul-betul faham. Okey, jadi cikgu ada bagi tugasan kan dekat Google Classroom tu. Google Classroom tu tugasan dia untuk yang ini, uji kendiri 2.2. Okey, uji kendiri 2.2 ni sekejap. Okey, so kamu boleh buat dulu setakat yang kita dah belajar iaitu soalan nombor 1, soalan nombor 2. Okey, soalan 2A tu kamu dah boleh buat dah sebenarnya. Soalan 1 dengan 2A kamu dah boleh buat. Kamu buat dulu. Kalau kamu boleh siapkan sampai D pun okey. Nanti kamu submit sahaja. Sebab sepatutnya kita kena habiskan lagi satu kriteria kejayaan. Okey, tapi tak apa. Tak sempat pun kita sambung pada hari Jumaat nanti. Okey, cuma cikgu nak buang sikit satu kriteria kejayaan ni cikgu kena buang lah. Okey, satu kriteria kejayaan ni saya kena buang sebab kita tak boleh nak capai. So cikgu padam. Okey, dan ini pun cikgu nak kena padam. Okey, so menulis sekurang-kurangnya 3 formula struktur. Tapi tadi cikgu dah tampak kamu semua dah mencapai kriteria kejayaan 1 dan 2. Okey, so cikgu nak bagi link kehadiran. Okey, link kehadiran. Dah ada ke link kehadiran ni? Dah, saya dah update dekat grup kelas. Okey, bagus. So kriteria kejayaan dah update dah? Belum? Saya tengah dekat grup kita orang. Ada Ada tulis? Okey, good. Saya tambah. Ha? Email screenshot je. Oh, okey. Saya screenshot. Nanti Saya tulis kat ruangan chat boleh? boleh cikgu copy paste pun okey juga. So nanti kamu just copy paste je. Benda senang ada kan? So kita memudahkanlah kerja kita. Okey, kejap. Okey, saya copy paste dekat ruangan chat.